Boleh beritahu siapa yang tadi? Alia Wafa. Alia Wafa. MC MC ke? MC. Macam mana? Minggu depan nak exam dah di kelas? Persediaan macam mana? Boleh. Okey, kita tolong awak tengok sekeliling ada tak sampah ke, selit ke, mana ke. Kalau ada, kita tolong buat. Bersama kat luar belakang. Ada? Ada tak? Ada bersih tak? Okey, terima kasih. Okey, kalau tengok kat depan ni kita dapatkan baju untuk kita belajar hari ni. Ada apa? Sekitaran perparahan. Okey. Objektif dia di akhir kelas ni, murid boleh menggunakan atau tahu cara penggunaan jenis data iaitu integer, boolean, double, char dengan string. Okey. Apa yang dikatakan dengan jenis data? Jenis-jenis data. Jenis data ni akan digunakan semasa pengisytiharan sesuatu pemboleh upah. Maksudnya masa awak nak declare satu-satu variable. Variable tu saya kata macam mana dulu? Tak kisah dia nama apa pun tak kisah. Janji awak jangan guna nama yang dah dijadikan pemalas. Macam contoh pi kan. Awak tak boleh lah guna pemboleh upah nama yang sama. Awak guna juga PI tak boleh sebab dia dah recognize dalam dia punya library. Okey. Kemudian pemboleh upah perlu diisytihar dahulu sebelum digunakan di dalam satu-satu atau cara. Sebelum awak nak start coding tu, atas sekali baris pertama mesti kita buat pengisytiharan sekiranya ada lah. Biasanya memang akan ada. Bila awak nak guna je satu-satu variable atau nak declare, isytihar tu mesti di baris yang atas sekali sebelum kita buat operasi dia. Contoh macam A tambah B sama dengan C. A dengan B tu awak kena declare, kena kenalkan dia dulu sebelum compiler tu nak proses. Compiler tu dia akan proses coding tu, dia akan proses dari kiri ke kanan, baris demi baris. Okay, itu cara dia baca. Sebab tu awak kena declare dulu baru kita buat operasi. Apa-apa je lah A sama B ke A tu lah. So dia nak kenal A dengan B tu mesti dia perkenalkan dulu kan sebelum mula. Okay, itu berkenaan pengisytiharan pemboleh upah. Okay, kita tengok jenis data. Data ni, data lah yang kita guna hari-hari ni. Dia terbahagi kepada 3 kumpulan. Pertama, nombor. Kedua, sama ada huruf ataupun perkataan. Yang ketiga, dia berjenis boolean. Boolean ni dia nilai logik. Okey, untuk nombor, biasa-biasanya kita buat apa? Belajar apa? Nombor ni dia ada 2 kategori, 2 jenis data ni. Untuk nombor, satu nombor bulan, yang kedua nombor bulan. Nombor bulan ni macam mana? 1, 2, 3, 2, 1. Nombor bulan, nombor integer. Kalau awak belajar matematik dan English, dia kata integer. Manakala untuk nombor perpuluhan, perpuluhan tu apa? Dia ada titik tu lah. 1, 1, 1, 1, 1. Terpulang lah dia punya nombor ni, dia infinite, tak ada had. Okey, tengok di kotak merah tu adalah syntax. Syntax tu apa? Syntax tu adalah cara kita nak tulis dalam coding. Kita nak guna data berjenis nombor bulan. So cara kita nak tulis coding tu int, berujuk kepada integer. Cara kita seperti int, awak tak boleh buat inte, tak boleh, kita tak kena sebelum int bracket. Di dalam bracket tu yang kita akan masukkan nombor bulan tersebut. Ya, okey. Sama juga dengan nombor perpuluhan. Sintaks yang digunakan macam tanda bahasa dia lah, float, bukan terapung. Ni walaupun nampak macam bahasa Inggeris, tapi dia kegunaan dia adalah untuk declare data berjenis perpuluhan. Nama dia float. Kalau awak guna dalam Python, kita memang akan buat tutorial dalam Python kan, awak akan gunakan
nantilah awak belajar C++, apa, mungkin sintek dia lain. Tak sama dengan awak jangan pelik lah. Dia ada bahasa dia sendiri, dia ada library dia sendiri. Okey, contoh kalau macam C++, dia akan gunakan sintek tu sendiri adalah double. D-O-U-B-L-E. Cara tulis dia sama juga, bracket juga. Okey. Untuk huruf ataupun perkataan, teks ni, dia terbahagi dua lah. Sama ada satu-satu ataupun dah combine. Kita dia bagi satu rujukan susunan huruf. Bila satu-satu huruf, dia akan guna sintek macam ni. Cha. Cha ni merujuk pada karakter. Kalau Englishnya karakter lah. Bahasa Melayu ni dia sebut aksara lah, huruf lah, sama. Dia rujuk benda yang sama. Manakala sekiranya huruf tu di-combine, disambungkan sekali, dia akan menjadi satu. Dia akan juga huruf kalau kita combine, dia jadi apa? Satu perkataan. Perkataan tu kita akan rujuk dia sebagai string. String dia punya sintak dia, cara tulis dia adalah STR. STR bracket. So kalau perkataan awak tu akan ada dalam ni lah. Untuk string ada special. Apa yang specialnya? Di dalam ni dia ada double quote. Contoh string adalah perkataan tu Ahmad. String bracket buka, ada double quote tu Ahmad, tutup balik double quote tu, baru tutup bracket. Untuk string sahaja. Sekiranya melibatkan logo, dia dah tak perlu buat letak double quote tu. Okey. Untuk boolean pula dia hanya ada dua nilai sahaja, benar dengan palsu. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia adalah masa kita nak buat perbandingan di dalam satu ungkapan ataupun expression. Ini biasanya dalam matematik lah. X larger than 4. Lepas tu kita pun nak test X equal to 3. Adakah true ataupun false? Lepas tu ni kita guna konsep boolean. Okay. So kita tengok dulu function ataupun fungsi yang berkait dengan data berjenis string. Ni contoh awak nak guna, ni kita panggil square bracket ataupun square bracket dan dalam itu ada colon ataupun titik bertindih. Tujuannya ini adalah untuk mencapai satu aksara atau lebih. Maksudnya awak nak retrieve huruf tu ataupun retrieve huruf tu berdasarkan position dia. Awak nak huruf yang ketiga. Contoh, dia akan print kan ataupun dia akan paparkan huruf yang ketiga. Ini berkenaan penggunaan square bracket. Yang ini fungsi len. Len ni macam len jugalah. Dia bertujuan untuk mengetahui bilangan huruf di dalam satu-satu perkataan. Nanti awak boleh tengok dalam buku teks lah contoh dia. Penggunaan simbol plus. Plus ni adalah plus dengan koma sama je function dia. Untuk combinekan dua string, combinekan dua perkataan ataupun lebih pun boleh, tak ada masalah. Combinekan, bezanya sekiranya awak guna plus, perkataan tu akan duduk rapat. Okey, kalau awak nak perkataan tak ada space di antara dia, kita akan gunakan simbol koma. Okey, last adalah penggunaan asterisk ataupun macam star. Star ni adalah tujuan dia mengulang ataupun menggandakan perkataan dengan bilangan yang dinyatakan. Okey, so dia akan berapa kali ada kalau awak nak satu perkataan tu ulang 3 kali. Contoh merdeka. Merdeka star 3. So bila dia papar nanti merdeka, merdeka, merdeka. So dia awak nampak paparan tu 3 kali. Okey. Next ini adalah rumusan daripada jenis data. So boleh tengok sama dengan tadi slide sebelum ni. Untuk integer, apa definisi dia, cara dia nak tulis sintaks tu, dia bagi contoh. Sekiranya contoh itu dia nombor 10, itu cara nak tulis dia. int bracket 10. Nak paparkan tu mestilah guna satu function. Function apa? Nak papar function apa? Print. Okay, print bracket dengan seluruh function dia mesti ada bracket. Sama dengan ini. Nanti awak boleh tunjuk di dalam teks aplikasi yang ada di teks. Okay, ready? Kita nak buat hands on. Okay, boleh on PC masing-masing sambil-sambil tu dengan ambil buku teks di belakang. Boleh buat hands on.
Dia nampak. Okey, untuk buat tutorial ini kita akan guna satu online platform, nama dia Online GDB. So, nak minta awak dah habis teks kan? Sekarang boleh onkan PC, type dekat mana-mana browser Online GDB. Saya akan beri satu contoh awak. Online GDB. So dia punya rupa dia, letak dia online GDB. Jerman, Denmark, boleh kan? So ni adalah paparan online GDB. Online. So nampak GDB online debugger, nanti klik yang tu. Tunggu dulu ya, kita tunggu semua orang boleh buka dulu. Dah semua buka? Atas. Dah. Dah kita buka. Okay, let's proceed. Okay, Dah. sabar, kita buka mana? Ada PC. Untuk yang dah buka, tengok dekat bahagian atas kanan tu ada language. Language tu awak boleh klik drop down. Bila kita klik yang turun-turun bawah tu nama dia drop down kan. Pilih Python 3 supaya dia boleh baca awak punya syntax. Pilih Python 3. Buat yang tu dulu. Sementara kita tunggu kawan boleh buka. Ada yang boleh buka lagi. Sekejap yang buat lagi. Okay. Okay, kemudian teks yang diberi ini diberi contoh je, awak boleh nak run kan. Bila kita siap kita boleh coding, macam mana nak run kan, ada execute kita boleh coding tu, ada button run dekat atas tu, button hijau. Kita run je contoh ni contoh, ataupun F9. So dia guna print punya function. So ada string, yang saya kata dia akan ada single quote atau double quote, boleh guna dua-dua. So dia paparkan contoh dia bagi kan. So next, sebelum awak proceed untuk buat dia punya tutorial, padam dulu semua ni. Kemudian kita tengok pada contoh muka surat 78. Muka surat 78. Kita tengok contoh yang dia buat untuk test data berjenis integer. Sambil-sambil tu awak boleh letakkan check. Variable A equal sign ataupun dia akan assignment integer, nilai dia adalah 10. Kau buat ini je.
Dah siap awak masukkan kod dia. Ini cara nak baca dia. Data value dia 10 berjenis integer dipegang oleh pemboleh buah yang diberi nama A. Equal sign bukan macam matematik awak belajar. Equal sign dalam coding ni adalah bermaksud di-assign kepada. Macam tu cara baca dia. Nilai 10 ini di-assign kepada pemboleh ubah yang bernama A. Manakala baris kedua, data bernilai 29 berjenis integer dipegang oleh pemboleh ubah. Kita bagi nama dia B. Kemudian baris yang seterusnya adalah kita nak buat calculation. Okay, sebelum tu data yang melibatkan jenis data nombor, apa kegunaan dia sekarang? Data yang berjenis nombor, kita guna nombor-nombor sebenarnya untuk apa? Untuk kita nak buat apa dengan nombor-nombor? Kenapa perlu wujudnya nombor? Untuk buat kira-kira. Maksudnya dia melibatkan pengiraan. So itulah keperluan wujudnya data berjenis nombor. So bila awak nak dapat satu-satu pernyataan masalah yang melibatkan awak perlu buat pengiraan. So awak dah ada dalam kepala. Okey, saya perlukan variable sekian dan jenis dia adalah integer ataupun float. Bergantunglah situasi tu. Kalau awak nak buat okey macam ni, nak kira keputusan awak, CGPA awak, GPA awak tu. So data awak tu jenis apa? Markah awak tu jenis apa? Markah tu sejenis data macam mana? Macam mana data tu? Markah terus markah awak macam mana? Nombor. Kat sini soal data awak markah tu berjenis nombor. Bila kita guna dalam coding, kita boleh guna sintak markah awak macam mana? Integer. Sebab apa? Markah awak biasanya bila tak ada pun yang markah 50.5 markah atas kertas awak kan. Nanti kita buat calculation tu lagi lah. Kalau pointer awak macam mana data dia? Ya, dia berjenis perpuluhan dan sintak dia bila kita nak buat coding float. Okay. Bila awak dah siap, dia boleh run terus. Run, kita tengok apa hasil dia. Dia paparkan jawapan terus. Sebabnya baris ni saja yang ada paparkan. Paparkan terus jawapan C. C adalah 39. Okay, sekarang saya nak awak buat balik semula pada slide tadi. Saya nak awak buat satu pengiraan di mana berapakah hasil darab bagi X yang memegang nilai 49, Y adalah 23. Cuba ubah dekat kod awak tu. Dekat kod awak yang tadi tu, cuba ubah. Tapi untuk selesaikan masalah yang depan, saya nak buat macam mana? Operasi matematik untuk darab. Kita nak tulis simbol dia macam mana? Simbol dia apa simbol dia? Dah guna. Kita nak bagi pemilihan tu simbol bintang ataupun asterisk. So jawapan dia berapa? 1127. Okey. Next, kita proceed untuk data berjenis float. Boleh cuba latihan dekat muka surat 80. Start dengan norm 1 tu terus ya. Norm 1 equal to float 3.333. Cuba tengok. Muka surat 80
boleh kan tengok contoh dia. Sama tak dengan teks? Sama kan? Okey. Ada yang masih buat lagi? Boleh tak? Saya katakan dia sampai masih buat lagi. Ada? Dah. Okey, saya nak minta awak buat ubah sikit. Merujuk pada contoh yang tadi tu. Carikan hasil darab. Kita ubah sikit. Saya nak awak buat carikan hasil darab untuk nombor tadi tu. Nombor sama, cuma kita tak tambah, kita darab ni. Dan ditukarkan jawapan tersebut kepada 4 tempat perpuluhan. Tukarkan jawapan tadi tu kepada 4 tempat perpuluhan. Yang pertama awak kena tukar apa? Operasi dia dulu. Lepas tukar operasi, dah kena tukar yang dia punya result dia. Macam mana? First awak kena buat dulu yang latihan dia bagi tu, tutorial tu. Dari situ baru tengok macam mana nak ubah. Ada yang dah dapat? Mana? Okay, sebelum tu awak nampak dalam tutorial tu dia bagi satu coding menggunakan fungsi round. Round tu sendiri untuk apa? Round tu sendiri untuk bundarkan. So sebab dia dalam English dia, bundar tu adalah round off. Round off. So tapi untuk dalam coding ni dia pakai syntax tu adalah round. Sebab tu awak jumpa ada baris tu dia menyatakan round. Okay. Ada yang saya panggil random play. Tengok jawapan. Okay. Macam mana? Siap nak bagi dapat. Jawapan tu mesti awak dapat dalam 4 tempat perpuluhan. Okay, boleh seorang tolong wakil tulis jawapan kat sini. Boleh? Sini. Ambil kat sini. Bagi kawan awak check. Betul tak? Follow balik. Tulis dekat whiteboard. Kawan-kawan awak nak tengok jawapan. Tulis balik jawapan tu dekat coding tu dekat whiteboard. Ni dah tak. Ni dah tak. Saya nak buat yang balik dia boleh semana-mana aja. Betul tu. So, kongsikan jawapan awak dengan kawan awak. Ya, sana dia boleh bagi. Okay, kita tengok jawapan kawan awak buat. Bandingkan dengan jawapan awak. Nombor 10 401. Okay, sekarang buat dia punya operasi. Tengok. Nombor 3. Cek darab. Nombor 1 star nombor 2. Okey, itu kita nak pilih nombor.
say norm 1 equal float dalam bracket adalah nilai yang memegang 3.333. So baris kedua norm 2 equal float bracket nilai yang memegang 10.401 bracket tutup bracket. Dah habis isytihar, kemudian kita nak buat operasi. Norm 3 equal to norm 1 asterisk atau star norm 2. Okay, so awak dah buat operasi kat sini. Belum lagi papar jawapan. Kat sini round, function round, bracket. Apa yang nak digunakan? Norm 3 kan? Tulis dalam ni norm 3, koma, berapa tempat perpuluhan? Dia nak rest tu 4. So letak 4, tutup bracket. Last kali print norm 3. Kalau kat sini, kalau ikut coding ni, dia tak papar lagi sebabnya belum ada function print. Print apa? Apa yang nak diprintkan? Norm 3. Dalam bracket tu norm 3. Okey, ni contoh untuk yang saya minta ke depan. Semua dah selesai kan? Dah? Alright, kita proceed kepada data berjenis string. Okay, tengok data berjenis string ni. Awak boleh rujuk latihan dekat muka surat 82. Tengok pada contoh 3.5. Buat yang dulu. Semua buat yang dulu. Pada boleh jadi tu buat untuk contoh 3.5. Dua baris je coding dia. Dua baris sahaja. Dua baris sahaja coding dia. Dah settle? Dah. Okey, sekiranya dah settle, saya check dulu Right. Okey. Saya nak awak modify sikit coding tu. Saya nak awak buat, lepas awak dah settle sampai tengah kali tu, teruskan je. Saya nak awak paparkan teks tu. Saya, jarak, nama awak kat sini. Nama awak kat sini dari MRSM bagai datuk. So dalam contoh ni ada penggunaan variable ataupun boleh ubah yang memegang nilai nama. So awak kena declare dulu boleh ubah tu, baru awak boleh buat ni yang untuk papan ni. Okay, ya, saya bagi hint dah tu. Awak kena ada declare variable kat situ yang memegang nama awak. Nama anda tu ganti tak nama awak? Nama awak sendiri. Sampai dah siap dipakai saja. Okay, ada kawan-kawan dia buat print, dia terus letak je saya, contoh nama saya Aliza dari MRSM bagian datuk. Dia terus masukkan dalam string. Tapi saya tak nak macam tu. Saya nak awak apply yang tadi dalam slide tadi. Gabungkan antara string dengan another string. So ini adalah satu string, perkataan saya ni digabungkan dengan satu string ataupun variable yang memegang nama awak tu, lirik nama awak. Dan ini adalah string yang lain. So ada combination. Saya, lepas tu nama awak tu, kemudian command yang kan dari MRSM bagian datuk. Jangan buat terus sekali macam tu. Jangan terus print sekali satu teks saja. Ada boleh buat tak?
membantu awak. So boleh faham apa yang saya maksudkan kat sini? Ada yang dah dapat? Saya rasa saya nak bagi token lah untuk soalan ni sebab saya rasa macam ni sikit. Dia tricky sikit berbanding dengan tadi. Tadi tu awak tukar sikit-sikit je. Ini awak nak apply penggunaan variable. Variable ni boleh sebarang nama. Awak boleh macam tadi tu awak nampak nom 1, nom 2, nom 3, X, Y. Terpulang, itu tak kisah. Sampai dah dapat? Tolong volunteer supaya awak boleh claim hadiah di depan. Anyone? Anyone? Ya? Sekejap, saya nak dulu. Siapa tadi yang mengangkat tangan tu? Saya nak mencari orang yang benar. Hah? Okey. Yang dapat betul dan cepat ada beberapa jawapan. Hadif yang dapat dulu. Boleh Hadif share kat tukang pengarah tu. Balik dia buka balik. Messi boleh dengan saya saya lupa beritahu. Boleh share, boleh besar sikit kalau nak tengok. Siapa yang dah siap tu boleh rujuk juga. Tukar je nama sendiri tu. Apa letak je nama? Apa letak je nama? Yang betul. Tengok contoh. Tu satu contoh jugalah. Tiga baris. Right, okay, thank you Hanif. Okay, merujuk kepada jawapan yang dibuat oleh kawan awak ni. So, coding dia hanya perlukan 4 baris sahaja. Dia bukan pengsan, mungkin ada kawan awak yang boleh buat jawapan macam lain juga. Baris pertama, dia letak variable dia ataupun pembeli ubah dia adalah ayat. Ayat ini memegang. Ada orang tertinggal sintak. Okay, ada sintak kekal ya. STR. Ayat berjenis string dan value dia adalah saya. Manakala pembeli ubah kedua, bayangkan dia seolah-olah bekas kedua, nama dia kita bagi ayat 2. Ayat 2 tu memegang value Hanif Araya. Contoh kat sini. Awak tak mahu lah. Yang ketiga, dia create lagi satu variable. Ayat 3. Sama juga, sama dengan string. So, value dia adalah dari embarasan bagian bentuk. So, dia create 3 variable dalam case ni. Okay. Dan baris terakhir, dia nak paparkan. Dia guna function print. Print apa? Dalam kurungan ni dia nak print apa? Ayat. So, dia kena print yang ni, saya, koma. Penggunaan simbol koma. Koma ni nanti dia jadi macam mana? Dia akan combinekan dengan next punya variable, tapi ada space.
So dia jadi saya space Hadif Ryan, ada lagi koma, space lagi, space dari di mana saya pakai ketuk. So bila print dia ni, dia akan papan macam saya nak ke depan tu lah. Okey. Okey ketawa. Kau ada lagi yang nak bagi jawapan lain? Cikgu, saya dapat jawapan macam lain. Ada tak? Kalau ada boleh angkat tangan. Okey, kita boleh proceed tengok contoh lain. Ni untuk string Seterusnya adalah data type terakhir, boolean. Boolean adalah awak boleh rujuk contoh 3.11 muka surat 86. Contoh 3.11 muka surat 86. So kat situ x equal to 13. Baris kedua dia nak test kat sini. Kat sini dia nak test x more than 3. So bila kita run dia dua baris tu, dia akan dapat result sebagai true. Kenapa dapat true? 3 tu 3 itu lebih x. Okey, dia bagi syarat sini. Baris pertama x adalah 13. Lepas tu baris kedua dia bagi satu persamaan ataupun dia untuk comparison. X, sekiranya x itu adalah lebih besar daripada 3, dia run, dia akan dapat true. Kenapa? 3 tu lebih kecil lagi. Dia lebih kecil daripada 13 tu, masih yang dia declare. Sama juga dia test lagi satu, x less than 0. So jawapannya adalah false. Boleh try saja dalam online GDP tu. Boolean ni dia lebih kepada awak nak buat checking lah. Dia tak ada syntax apa, tapi dia return value. Dia return sama ada true ataupun false dekat kita. Jadi gitu je, dia tak sama dengan yang data jenis perkataan dengan nombor tadi. Boleh cuba dulu. Kenapa tak keluar macam yang dia bagi dalam buku? Kenapa dia tak keluar? Siapa tahu kenapa dia tak keluar? Kenapa dia tak paparkan? Kenapa dia tak paparkan? Sebab tak ada print. Lepas tu awak kena lah ubah sikit kod tu. Kod tu maksudnya di baris yang untuk awak checking tu, gunakan function print kat situ. Saya nak tulis print, dia mesti dia punya basic dia adalah print bracket kat tutup. So sekarang yang awak test tu berada di dalam bracket print tu. Cuba buat tengok, dapat tak? Dapat tak? Condition tu ada di dalam bracket print tu sendiri. Baik, dah dapat apa? True kan?
coding tu kalau dia tak jumpa dia function print tu, dia memang takkan papar awak. So maksudnya benda tu macam running behind sahaja. Dia tak ada arahan untuk paparkan, dia tak ada. Lepas tu bila awak tak itu, condition tu saja, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa berlaku di belakang, tetapi di bahagian output tu kita tak nampak. Okay, kelas. Ada 2 minit kan? Okay, untuk rumusan hari ini, berapakah jenis data yang ada di dalam percaraan? Berapa? Kita ada 3 dia punya main kategori. Total semua ada berapa? Ada 5. Okay. Apakah kegunaan data berjenis nombor? Saya tanya kan? Melibatkan calculation. So kita perlukan data yang berjenis nombor. Cara apa sintak untuk nombor? Data berjenis nombor? INT untuk nombor? Bulat. Nombor bulat, integer ataupun integer. Okay, untuk perpuluhan pula? Float. Ataupun sekiranya kita guna language yang lain atau masa percaraan lain, dia akan gunakan double formula. Tapi untuk sebab kita guna Python, awak tak gunalah double tu. Tapi kalau awak tengok buku teks, dia bagi contoh double. Okay? Nombor bulat, integer. Nombor puluhan, float. Alright. So, any question? Class, ada persoalan? Ada. Setelah itu dah awak, depan titik. Itu dan dia pula. Ada apa-apa? Ada. Sudah buat quiz ke apa? Tiba-tiba pop quiz ke? Boleh buat tak? Boleh kan? Cumanya memanglah bila awak buat coding ni memang perlu berterusan. Awak latihan perlu berterusan. Kalau awak tinggal, apalah gitu. Jadi biasalah kalau awak belajar bersarap kan sekarang kan, awak tinggal je, habis je. So kena practice. Sama juga dengan coding ni pun, walaupun dia computer language pun awak kena practice. Okay, boleh tengok aktiviti 3.2 tu. Kalau tak ada apa-apa, next week boleh cuba buat. Okay, 3.2 aktiviti. Kelas, kita boleh dismiss lah. Presiden. Terima kasih Cikgu Arliza. Bismillahirrahmanirrahim.